Ramadan ini jadi khusus. Ya, ya Allah, ya kalau iman pun. Oh, betul mana? Ustaz media ataupun Ustaz kan tanya. Dia datang, dia datang. Ya khusus no? Ya Allah, ya kalau iman pun. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi rabbil azim war rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallas hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang masih memberi keizinan dan kelapangan pada kita pada malam ini untuk kita memuhasabahkan antara kita dan iman kita. Dalam satu doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang dibariskan oleh para ulama sebagai satu doa yang penting, ialah kita mendoakan iman kita, ialah iman yang menjadi lampu dan cahaya dalam hidup kita. Doa tu bunyi macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alil imana lana siraja wa la taj'alhu istidraja. Allahumma ij'alil imana lana siraja wala taj'alhu istidraja. Allahumma ij'alil imana lana siraja wala taj'alhu istidraja. Doa ini termaktub dalam syarahan kitab 40 hadis Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala.
Maknanya ataupun maksudnya ialah, wahai Tuhan, jadikanlah iman kami ialah siraja. Jadikanlah iman bagi kami ialah siraja. Siraj makna pelita ataupun lampu. Wala taj'alhu istidraja, dan wahai Tuhan, jangan jadikan iman kami ialah istidraj. Iman yang jadi lampu ialah iman yang merupakan nikmat kepada kita. Iman yang tidak menjadi lampu disebut dengan istidraj. Nikmat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau menyebabkan kita bersyukur kepada Allah, maka itu ialah sebenar-benar nikmat. Tapi kalau nikmat yang kita peroleh tidak menimbulkan rasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hakikatnya dia bukan nikmat, tapi namanya ialah niqmah. Kalau nikmat disebut dengan nikmah, kalau sebaliknya disebut dengan niqmah. Jadi kita hendak iman kita ialah nikmah. Iman kalau dia nikmat, maka kita akan rasa bersyukur terhadap nikmat yang Allah bagi pada kita. Maka di sana ramai orang yang tidak menghargai pun nikmat iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan sebab dilahirkan sebagai seorang Islam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan tidak pula menyuburkan hati dengan ilmu, maka dia tidak memandang iman itu ialah nikmat. Bila iman tak dipandang sebagai nikmat, maka ketika itu orang yang tidak memandang iman sebagai nikmat disebut dengan orang yang mengkufuri nikmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kesan daripada mengkufuri nikmat? Kesannya dia akan dicabut nikmat itu, seperti mana yang Allah sebut di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya kamu bersyukur, aku tambahkan lagi nikmatku kepada kamu. Tetapi ingat, wala in kafartum, tapi kalau kamu kufur terhadap nikmatku, inna azabi lasyadid, kata Allah, sesungguhnya azab aku maha pedih. Maknanya, kalau seseorang itu dia menghargai nikmat iman, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah lagi iman pada dia. Sebab sunnatullah pada iman, dia ada pertambahan dan ada pengurangan. Kalau kita mengaji ilmu tauhid, kita akan jumpa al-iman yazidu wa yanqus. Iman bertambah dan berkurang. Iman bertambah dan berkurang. Dan sifat iman pula dirasai. Iman ni kalau seorang tu ada, kita berasa. Iman tu kita berasa. Apa yang dirasai oleh orang yang ada iman? Yang dirasai oleh orang yang ada iman ialah kemanisan iman, manisnya iman. Maka sebab itu Nabi kita SAW sebut dalam sebuah hadis, 3 perkara, siapa yang ada, dia akan merasa kemanisan iman. Nabi sebut salah satu, man wajada fihinna, 3 perkara, siapa-siapa yang ada 3 perkara ni, wajada halawatal iman, dia akan rasa kemanisan iman.
Yang pertamanya, kalau dia mengasihi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Kalau seseorang tu dia mengasihi Allah dan Rasul melebihi dia kasih pada segala-galanya, maka dia akan merasa kemanisan iman. Yang kedua, seseorang yang mengasihi seseorang, dia tidak mengasihi seseorang itu melainkan dia mengasihi seseorang itu kerana Allah, maka dia pun akan merasa kemanisan iman. Yang ketiga, seseorang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa taala keluarkan dia daripada kekufuran dan dia tak mau balik dah kepada kufur itu, maka dia akan merasai kemanisan iman. Cuba tengok Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Bilal suatu mana disiksa, dilentangkan di atas padang pasir, sudah pasti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang dia pandang ialah matahari dan langit. Kita matahari ni kalau kita tengok, tuan-tuan, berbinau mata kita. Bayangkan Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu dihampak di atas padang pasir, mata mukanya memandang ke langit, dan diletakkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad seketui batu yang besar di atas dada dia. Bayangkan, bawah ni panas, atas dadanya batu besar, muka dan matanya memandang ke langit. Hanya satu yang diminta oleh yang menyiksanya, iaitu Tuhan dia, iaitu dia mesti keluar daripada Islam. Ketika itu yang dibalas oleh Bilal ialah Allahu Ahad, Allah itu esa. Jadi dia mempertahankan keimanannya, iaitu beriman kepada Tuhan yang esa. Maka yang dia kata ialah Allahu Ahad, Allah itu esa. Tu yang dia kata tu, Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad melakukan penentangan terhadap yang dikendaki oleh Tuhan dia, iaitu hang keluar daripada agama yang dibawa oleh Muhammad, hang masuk pada agama yang arus perdana menyembah, iaitu menyembah berhala. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dia mengangkat penentangan terhadap yang nak menggugah iman dia. Maka dia kata Allahu Ahad, aku tak percaya pada Tuhan hak banyak tu, aku percaya hanya kepada Tuhan yang esa tu. Tuan-tuan, tapi lama kelamaan semakin detik penyiksaan itu bertambah, selama dan sedetik yang bertambah itulah menambah iman dia. No? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan bertambah detik-detik penyiksaan, bertambahlah iman dia, sampai iman dia, sampai yang diungkapkan oleh dia ialah Ahad. Ahad tu ialah yang keluar di mulut, di hati ialah Allah. Allahu Ahad, Allah di hati, Ahad di mulut. Ahad, Ahad, Ahad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata ulama, jadi Ahad-Ahad yang keluar di mulut Bilal tu ialah imannya yang sudah melimpah-limpah. Imannya yang sudah bertambah, bukan sekat bertambah, dan melimpah dah iman dia. Subhanallah. Iman ni bila dia bertambah, sallallahu alaihi Muhammad,
Bila bertambah iman, bahkan sampai ke peringkat melimpah-limpah dah iman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, semua yang dirasai semua yang dirasai di badan sudah tidak dirasai lagi. Cuma orang yang tengok kesian teruk tapi tak rasa apa dah. Yang dirasa dah ialah kemanisan iman. Bila dia sedap, dia manis iman dia, tuan-tuan, hal lain semua hilanglah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuba tengok orang bayang tarawih di tempat saya, satu mana Ustaz Nizam tak main mana ni, Sungai Derian, Masjid Sungai Derian tu dulu ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu imam dia ialah Ustaz Muhammad Haji Ramli, sahabat kami. Ustaz ala sayyidina Muhammad Ramadan ni, bismillahirrahmanirrahim, pada 10 malam yang pertama tarawih 20 rakaat, 3 rakaat witir. Bila mai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mai 10 yang terakhir Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 20 rakaat witir, 20 rakaat tarawih, 11 rakaat witir. 10 malam yang pertama, 10 rakaat yang pertama, 10 malam yang pertama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 20 rakaat tarawih, 3 rakaat witir. Itu standard. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. 10 malam terakhir Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 20 rakaat tarawih, 11 rakaat witir. Baca pula, tuan-tuan, baca Al-Quran. Imam Hafiz ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, 11.30 duduk diri lagi. Hak berdiri ni, tuan-tuan, semua veteran. Hak bongkok dah. Tapi hak muda-muda dah balik, dah hilang lama dah. Agak-agak pasal apa hak tua-tua tu boleh tunggu sampai 11.30. Bongkok semayang ala sayyidina Muhammad. Sebab iman. Sebab iman. Hak tak kuat iman ni, 8 rakaat dah terbang lah. Ta'ala sayyidina Muhammad. Tapi yang kuat iman masih menunggu. Letih tak diri? Siapa tak letih diri? Tambah dah tua. Tapi mana hilang letih tu? Letih tu hilang sebab manisnya iman. Allahumma salli ala sayyidina, tu iman. Maka daripada sini dapat kita faham bahawa iman, bila mana seorang tu mendapat kemanisan iman, maka keletihan dan kepayahan akan hilang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, mayang di rumah sa'ah, main di rumah. Mayang di masjid lama. Di rumah kita semayang kalau 4 rakaat mungkin dalam 5 minit ataupun 6 ataupun 7 minit. Tapi kalau kita main masjid, kita kena meluangkan masa ataupun ambil masa paling kurang tengah jam. Nak main daripada masjid, daripada rumah main masjid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang bang, lepas tu rumah yang sunat, lepas tu semayang, habis mayang, wirid, doa paling kurang tengah jam. Allahumma salli ala sayyidina. Nak mudah mayang di rumah, nak mudah mayang di rumah lah, saya main masjid lah. Tapi tuan-tuan, apa yang dirasai oleh orang yang berulang-alik rumah dia masjid, rumah dia masjid, rumah dia masjid, tuan-tuan, dia tak rasa payah, tapi senang rasa di mata hati dia tu. Maka sebab itu Nabi kata, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kamu tengok seorang laki-laki ya'tadul masajid, yang duduk berulang-alik rumah dia masjid, rumah dia masjid, rumah dia masjid, fashhadu lahu bil iman,
mempersaksikan kekuatan iman dia. Tuan-tuan, hari ini kita duduk di zaman kritikal iman manusia. Salah Sayyidina Muhammad. Malam ni mula PKPB baru. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita syukur sebab kita sakat PKPB saja. Tempat lain 6 negeri PKP. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masjid tutup balik. Hari tu masa awal-awal dulu 6 orang lah, 5 orang lagi kurang. Ni kritikal, ni bahaya. Bahaya pada apa? Bahaya kepada meneruskan legasi keimanan. Orang yang lemah iman, esok kalau buka balik masjid, mungkin dia tak seperti biasa dia main masjid. Sebab dia dah biasa tak main masjid. Nak main balik hanya Allah yang maha mengetahui. Hak cepat cerita baru ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang KL ni, orang masjid lah, mereka dah risau tengok iman anak jemaah. Orang dah biasa tak pergi main Jumaat. Duduk di kedai kopi, orang main Jumaat baca khutbah, dia tak pergi main Jumaat. Ada orang tegur, "Hai, tak pergi Jumaat ke?" Dia kata bukan boleh masuk dah. Orang kata, "Hai, tak pergi Jumaat ke?" Dia kata tak wajib. Dia buat hukum tak wajib lah. Sedangkan tuan-tuan, masalah sana tu jawapan. Jawapan tu nak boleh bawa depan Tuhan ataupun tak? Kalau jawapan tu Tuhan boleh terima, selamatlah. Tapi kalau jawapan Tuhan tu Allah tolak, mampu ya. Tuan-tuan, dia kata tak boleh masuk dah. Pasal apa hang tak pergi awal? No? Boleh jawab dengan Tuhan macam tu. Tak boleh masuk dah. Pasal apa hang tak pergi awal? Bukan duk tang tahu orang, duk tang diri hang sendiri. Hang malas nak pergi awal. Hang buat lebih kurang hukum Tuhan. Hang buat tak kisah dengan bayang Jumaat. Sebab tu bayang Jumaat ni bahaya. Siapa tinggal sekali jadi fasik. Tinggal 2 kali, tambah kefasikannya. 2 fasik. 3 kali munafik. Takut lah tu. Takut orang Islam ni sudah jadi munafik. Hak tu takut. Rupa je Islam, hati tu tak Islam. Na'udzubillah min, tu bimbang. Maknanya sangat bahaya situasi yang sedang kita duduk ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, kita di Kedah ni Tuhan selamat lagi. Kesian kawan-kawan hak duduk di Kuala Lumpur. Baru ni Selangor okey lagi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wilayah baru ni Selangor ikut SOP. Wilayah terbuka dah. Boleh dah bayar masjid Jumaat. Orang nak pergi Jumaat, lepas start kereta, start motor, pergi semayang di wilayah. Hari ni semua tutup dah. Tuan-tuan, kita dah tempuh dah PKP ni. Cukup memberitkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cukup berit. Tuan-tuan, subhanallah, ni lagi satu kod-kod dia protes Tuhan pula. Pasal apa? Tak puas hati. Tuhan ni takdirnya kita kena redha. Walaupun perit, walaupun apa, kena redha, kena kata alhamdulillah. Ni pun bahaya juga iman ni. Kereta nak kena naik 2 orang sahaja, ramai tak boleh. Tak puas hati dengan hak duk berlaku lah ni. Tak puas hati siapa yang buat? Kita kata kerajaan. Sebenarnya Allah yang buat semua. Ini nak kena muhasabah balik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Takdir Tuhan tak boleh petikai. Ketentuan dia kena terima.
Kalau tak puas hati yang Tuhan buat ni, Allahumma salli ala sayyidina. Contohlah orang menega ke turun. Perniagaan ni dia akan menurun dalam situasi $2 ni. Ekonomi menjunam, turun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada banyak juga orang kena buang kerja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemarin saya jumpa satu orang, dia kaki tangan Malindo hari ni kerja tak ada. Saya kata kerja apa lah ni? Tu Ustaz tengah duk cari kerja, keluarga ada, kereta kena bayar, rumah kena bayar. Maknanya tuan-tuan, situasi ni kemerbayaan dia takut kita tak puas hati dah dengan Tuhan. Pasal apa nasibku macam ni? Pasal apa nasibku macam ni? Pasal apa? Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Takut ketika ini ada timbul dah orang tak puas hati dengan takdir Tuhan, dengan takdir Allah. Itu adalah sebab itu tuan-tuan, di Malaysia ni kita tak pernah dengar kes bunuh diri. Sejak PKP dah ada kes bunuh diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tak tahulah tahap sakatlah berapa. Selepas 2 bulan lepas 200 lebih. Bunuh diri ni tuan-tuan, Cina India, Hindu. Orang Islam ni tuan-tuan, rekod dia tak bunuh diri, tapi hari ni orang Islam dah bunuh diri lah. Apa kesan bunuh diri? Kesan bunuh diri ialah tercabut iman. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itu orang bunuh diri ni dia kekal lama dalam neraka. Khalidina fiha, kekal selama-lama dalam neraka. Pasal apa? Sebabnya imannya mungkin tercabut ketika mana dia bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Ni kita duduk zaman yang teruk ni. Ni bukan dajjal mai lagi. Bukan ujian dajjal lagi. Yang hak depan kita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ujian yang akan kita hadapi depan ni mirip-mirip ataupun erap-erap ni. Dia ganggu agama kita, dia kocok iman kita. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni situasi yang sedang kita duduk. Iman ni yang jadi macam tu pasal apa? Sebab orang tu lemah iman. Iman lemah pasal apa? Iman ni dia lemah sebab amalan kita kurang. Banyak orang hari ini meninggalkan sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kajian yang dibuat oleh Dr. Fadilah Kamsah beberapa tahun dulu, umat Islam di Malaysia ni 70% hingga 80% umat Islam di Malaysia tidak bersolat. Bayangkan, mana banyaknya orang tak sembahyang lebih daripada orang sembahyang. Sebab itu bila mana diuji oleh Allah, langsung terbang iman dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, jaga ataupun beri keprihatinan terhadap mendirikan sembahyang. Kadang-kadang tuan-tuan bukan tak sembahyang, sembahyang. Pasal apa jadi macam tu? Pasal apa protes Allah? Pasal apa tak puas hati dengan takdir? Pasal apa bangkang Tuhan? Sebab sembahyang dia bukan sebenar-benar sembahyang. Sembahyang ni dia kena dirikan, dia bukan tunaikan. Kalau dirikan, makna menegakkan sembahyang dalam diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tunaikan, orang kata sembahyang lagi, sembahyang dah. Kalau semata-mata sembahyang kita tak dirikan, berarti sembahyang kita tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang berdiri hanya kerangka sembahyang, roh sembahyang tak ada. Rupa Allahu Akbar, rupa sembahyang, qiyam, rukuk, sujud, rupa sembahyang. Bila buat macam tu, orang kata sembahyang, rupa dia sembahyang, tapi roh sembahyang tak ada. Apa roh sembahyang? Roh sembahyang ialah khusyuk. Maknanya bila kita sembahyang, kita kena khusyuk.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi nak khusyuk, sebenar-benar khusyuk, sungguh-sungguh khusyuk, susah dah di akhir zaman. Sebab ilmu yang pertama Tuhan angkat lepas Nabi kita wafat ialah khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu yang pertama Tuhan angkat lepas Nabi kita wafat ialah khusyuk. Lepas Nabi wafat, zaman Nabi masih ada, semua sahabat sembahyang khusyuk. Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan, khusyuk ni di mana? Orang kata khusyuk tu di hati. Khusyuk ni di anggota. Di hati khudu'. Di anggota tu dia panggil khusyuk. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di antara perkara penting yang kita kena buat ketika sembahyang ialah memandang tempat sujud. Mana-mana orang yang boleh maintain sembahyang memandang tempat sujud, berarti orang tu khusyuk. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab mata, tuan-tuan, dia berkait dengan hati. Bila mata lari, hati pun lari. Kalau mata tetap, insya-Allah hati kita tetap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu bila mana kita sembahyang, kita mula menguap, kita dah tak khusyuk dah. Allahumma salli ala sayyidina. Tengah-tengah sembahyang, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia nak garu, dia kata etang tu, dia kata etang ni, tu tak khusyuk dah. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sembahyang ni zaman Rasulullah, para sahabat Nabi, mereka seperti tiang. Sembahyang macam tiang. Kalau seekor burung tengok orang sembahyang, dia sangka orang sembahyang tu ialah tunggui, dia boleh hinggap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi sembahyang ni perjuangannya ialah nak mengkhusyukkan diri kita dalam sembahyang. Maka sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jaga mata di luar sembahyang. Bila mata dijaga di luar sembahyang, mata akan terjaga dalam sembahyang. Kalau mata ni tak ekonomi, tengok semua dunia ni kita tengok, itulah menyebabkan kita susah nak khusyuk. Tuan-tuan, jadi orang yang jaga khusyuk ke sembahyang, dia ialah orang yang mendirikan sembahyang dalam diri dia. Rukun sembahyang itu telah lah perkara yang berkait dengan yang membatalkan sembahyang, itu dah pastilah kita jaga. Tuan-tuan, bila penjagaan tu dibuat, maka sembahyang kita disebut dengan aqimus salah. Dirilah oleh kamu akan sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sembahyang ni bila mana kita buat betul, dia akan menghalang kita daripada melakukan maksiat. Seperti mana yang Allah sebut, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sembahyang itu mencegah fahsya dan mencegah mungkar. Hak inilah sebab itu sembahyang ni kena banyak. Sembahyang, tuan-tuan, banyak cara mana pun 5 waktu je. Tuan-tuan, kalau kita sembahyang zuhur 5 kali pun, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai fardu satu kali kita sembahyang. 4 lagi sembahyang zuhur dikira sunat. Tuan-tuan, jadi macam mana maksud memperbanyakkan sembahyang? Maksud memperbanyakkan sembahyang ialah memperbanyakkan ibadah nawafil, ibadah sunat. Itu makna dia. Ya tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka di atas isu tak lekat sembahyang ni lah, itulah yang menyebabkan iman jadi lemah. Sembahyang tak lekat. Allahu akbar, sallallahu alaihi wasallam. Bila sembahyang tak lekat, tuan-tuan, macam mana nak tetap iman? Inilah situasi masyarakat umat Islam di Malaysia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Satu orang tu kami ziarah ke rumah dia. Bila pergi ziarah tu, yang pertama sekali tengok, ish, apalah dia ni, rambut perak, hitam berhitam, merah bermerah. Salah Syekh Muhammad. Tak apalah, bini dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, buat air jamu sikit. Suami dia keluar. Lepas tu kata isteri dia, Ustaz, tolong doa Ustaz, saya ni nak duduk lagi ke dengan dia. Cerita apa? Ustaz, tak pernah sembahyang. Tak pernah sembahyang. Anak, tak ingat anak orang. Anak dah besar, masuk sekolah, tapi tak pernah sembahyang sejak kahwin. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sedangkan keluarganya, keluarga yang kuat agama, adik-beradik mereka semua mengaji sekolah agama, tapi hak ni tak sembahyang. Saja Tuhan bagi jumpa orang tak sembahyang. Kita kalau kita tengok, kita main masjid, kita rasa semua orang sembahyang, tapi dalam masyarakat ramai orang tak sembahyang. Maka tuan-tuan, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Sebab itu Nabi kita SAW suruh anak sembahyang ketika anak umur 7 tahun. Nabi sebut, muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum wa hum abna'u 10. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pukul suruh anak kamu sembahyang ketika umur mereka 7 tahun. Pukul mereka kalau mereka tak sembahyang ketika umur mereka 10 tahun. Tuan-tuan, suruh ni bukan suruh sekali, dia kena suruh berkali-kali sampai lekat sembahyang dalam diri anak kita. Kita pula kata, ish, nak kena suruh tak banyak masa ni. Tuan-tuan, memang kena suruh. Suruh sebab nak bagi lekat sembahyang. Ada satu orang tu, subhanallah, dia suruh anak dia sembahyang. Satu hari, suruh tak berhenti lah. Satu hari kawan main rumah. Bila kawan main rumah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang depan dari masjid, dia duduk sembang lagi. Ala Sayyidina Muhammad. Anak dia, Ala Sayyidina, budak dalam 7 tahun kot. Anak dia kata, ayah tak sembahyang lagi. Okey kata tu, ayah tak sembahyang lagi. Kawan dia kata, is power anak entah. Tuan-tuan, jadi maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia sudah boleh memahami di mana kedudukan sembahyang. Tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah yang kita harapkan Allah pelihara iman kita. Allahu Akbar. Maka subhanallah, iman ni dia boleh memandu kita. Sebab kita, tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau kita tak dipandu, tak ada cahaya yang pandu kita, kita tak boleh berjalan. Umpama kita naik kereta. Satu masa saya berkuliah jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Naik kereta waktu tu, kereta Datsun Kana apa man? Datsun Kana. Ingat tak? Kereta panjang kurih tu, Datsun. Kereta tu derah tekan teramanan minyak pi 100 ya. Geram lah. Tekan habis 100 dia pi. Kereta tu memang menguji iman. Kalau hujan, salah Sayyidina Muhammad, kalau naik 2 orang, kira beruntung. Sebab dia boleh boleh gonyoh lah. Pasal tak ada aircon, dia naik kelabu.
Kalau lebat sangat kena berhenti, sebab tonyoh pun tak pirah, duk kelabu juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa gaya nak masuk Al-Ustaz, waktu tu saya duk fokus nak. Gaya nak masuk Al-Ustaz, masalah Sayyidina Muhammad, lampu lam terpadam lampu. Tapi boleh gagah lagi masuk Al-Ustaz. Lepas Al-Ustaz merabah masalah Sayyidina Muhammad. Pukul 11 malam, waktu tu 11 malam tak ada kereta dah. Lah ni tambah semalam, Allah kereta banyak sungguh. Awak kereta banyak. 11 malam saya balik kuliah semalam, penuh kereta lagi. Rupanya balik daripada Kuala Lumpur. Mereka nak lari daripada PKP. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ni pun Allah, awak kereta banyak sangat ni. Nak main ke Sungai di Padang Serai ni, Sungai Petani, keluar tu dah jam dah kereta. No? Nak masuk ke Tunggai tu, masalah saya dah jam dah kereta. Ramai sungguh balik. Nombor pilih kereta hak luar balik dah. Masalah saya Muhammad. 11 malam kereta tak ada dah waktu tu. Ni cerita 10 dekat 20 tahun dulu lah, masalah saya Muhammad. Tuan-tuan tengah duk merabah bawa pelan-pelan tu, masalah saya Muhammad. Main kereta belakang. Kereta belakang. Bila kereta belakang mai, kita pun bersedia nak ligan dia. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kereta 100 km sejam nak kena ligan kereta 130 km sejam. Ligan, habis depi. Tunggu lagi pelan. Tunggu kereta lain mai pula. Tuan-tuan, begitulah iman. Begitulah iman. Kalau iman seseorang tu kuat, kita boleh tumpang iman dia. Kita hak lemah iman ni boleh tumpang orang iman dia kuat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau kita pun tak apa menyala lampu iman kita, macam mana kita nak bagi orang tumpang kita? Tak boleh tumpang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah iman yang disebut dengan siraja, iman yang jadi pelita. Kita sendiri pun boleh pandu kita, orang lain pun boleh tumpang kita. Iman yang bimbang ialah iman disebut dengan istidraj. Wahai Tuhan, jangan jadikan iman kami istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni bagi nikmat, bukan nak bagi nikmat, tapi bagi nikmat untuk membinasakan orang yang mendapat nikmat. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu di kampung dulu, kita nak makan ayam, jadi ayam hak tu pokok tu, sallallahu alaihi Muhammad, ayah tabak beras. Lah orang nak beli ayam, orang pergi di kedai lah, proses ayam. Dulu kalau nak makan ayam betul pokok, sallallahu alaihi Muhammad. Bila tabak beras, ayam pun meneru lah. Ayam pun kata bagus lah tuan aku, tak pernah tabak beras, ayam tabak beras, sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, bila tabak beras dia pagu tu, tuan tengok aku nak ambil ayam mana sebelah. Tengah-tengah ayam duk asyik-asyik pagu beras, dia pun pegang seekor ayam pun kiok. Itulah dia panggil istidraj. Bagi nikmat sebab nak bunuh, bagi nikmat sebab nak binasakan. Na'udzubillahi min dzalik. Tuan-tuan, jadi macam mana kita boleh beza di antara iman yang nama nikmat dan iman hak mana yang namanya istidraj? Iaitu orang yang iaitu iman yang namanya istidraj ialah iman orang yang tidak menghargai nikmat iman. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan, sebab itu iman ni bahaya. Kalau hidupnya lentang pukang, gelong hidup ni, gelong hidup sebab dia tak berpandukan kepada iman. Iman tak boleh menguasai dia, iman tak boleh pandu dia. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika mati, iman dia akan tercabut, akan direntak oleh Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Hak tu yang paling kita takut. Waktu kita ni, Allahumma salli ala sayyidina, kena bimbang dia sama iman ni.
Tuhan ni dia boleh buat apa saja ikut suka dia. Dia Tuhan. Aku ni iman ni Tuhan nak harap-harap lah Tuhan pelihara. Tak mau sebut Tuhan tak pelihara, harap-harap lah Tuhan pelihara. Ni amat iman. Sebab itu alhamdulillah, sejak saya umur 13 tahun kami dah diasuh untuk sembahyang sunat hifzul iman dan awabin. Sunat ni bila tentu sembahyang sunat maghrib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bangkit pula lepas sunat maghrib itu sembahyang sunat hifzul iman dan awabin. Apa dia maknanya? Makna sembahyang penjagaan iman. Kita harap dengan kita sembahyang tu Allah jaga iman kita. Niatnya saja aku sembahyang sunat hifzul iman dan awabin 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baca rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua kita baca qul huwallahu ahad. Itu paling simple. Lepas daripada kita sembahyang tu baca doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati wa 'inda mamati wa ba'da mamati fahfazhu alayya ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan boleh ambil doa ni dalam page saya. Wahai Tuhan, Allahumma inni astaudi'uka imani. Wahai Tuhan, aku titipkan kepada Engkau imanku. Titip nak mana apa? Titip untuk dipelihara. Contoh, kita nak pergi Kuala Lumpur, motor kita nak tinggal kat siapa? Tinggal kat satu orang kawan. Kita kata motor ni aku tinggal kat hang tolong jaga. Tu dia panggil titip. 5 hari aku balik, aku ambil balik Aku nak titip, hang tolong jaga. Mana Allahumma inni astaudi'uka imani. Allahumma salli ala sayyidina. Wahai Tuhan, aku titipkan imanku kepada Engkau. Tuhan, tolong jaga fi hayati, dan hidupku ni, wa 'inda mamati, dan ketika aku nak mati nanti, wa ba'da mamati, lepas aku mati esok. Fahfazhu alayya, Tuhan tolonglah jaga bagi pihak aku. Ya Allah ya Allah ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau wahai Tuhan, Engkau atas segala sesuatu, Engkau maha berkuasa. Sembahyang tuan-tuan untuk Allah pelihara iman kita. Ni zaman kita duduk ni zaman yang sungguh takut ni. Ni kita nak puasa pula. Sehari 2 lagi Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bila lepas Ramadan, jangan tinggal menghidupkan malam hari raya. Hari raya haji ke, hari raya puasa ke, jangan tinggal malam tu. Tutup guru pondok, malam tu sembahyang sunat tasbih. Malam lain tarawih, malam tu sembahyang sunat tasbih. Pasal apa buat ibadat pada malam tu? Sebab Nabi kata, man ahya lailatil aidi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ahyallahu qalbahu yauma yamutul qulub, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang menghidupkan 2 malam raya, Allah jaga, Allah menghidupkan hati dia pada hari Allah matikan hati manusia. Ni, hari inilah hari yang dimaksudkan oleh Rasulullah tu. Zaman kita duduk ni, zaman orang mati hati. Tu ya point insya-Allah. Malam raya jangan duk kalut nak raya lagi. Ibadat adalah diperhatikan dulu. Tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya titipkan pada tuan-tuan, sembahyanglah sunat awabin, sunat penjagaan iman dan awabin. Maka ya Allah, tolonglah pelihara iman kami. Sebab tidak ada yang dapat jaga iman kita melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja
yang dapat menjaga iman kita. Kita tak mampu nak jaga iman kita. Tambah-tambah anak-anak muda, iman tengah duk tumbuh tu. Soalan Sayyidina Muhammad, hari ni macam-macam. Dulu majalah hak pelik-pelik, lah ni keluar gambar hak pelik-pelik. Saya ni waktu mana internet mula-mula timbul dulu, Allahumma salli ala sayyidina, saya kata anak-anak aku tak boleh internet pun tak apa, bahaya. Iman ni bila nak tumbuh sikit, putih, patah sikit, nak tumbuh dah, tuan-tuan, putus tunas iman, tak mampu nak meneruskan kehidupan. Macam mana ni? Sebab tu tuan-tuan, risau anak-anak kita. Di sekolah kita hantar pergi sekolah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Tuhan tak pelihara iman dia, di sekolah bukan tempat dia jadi orang baik, tapi di sekolah tempat dia rosak. Pasal apa? Kawan orang-orang yang merosakkan dia. Kadang-kadang hal lain di rumah, Allah subhanallah, oh di rumah bagus, tapi bila guru disiplin panggil soalan Sayyidina Muhammad, dia kata di rumah tak apa ustaz, di rumah tak apa cikgu. Ya, di rumah tempat selamat. Allahumma salli ala sayyidina, sebab diperhati oleh mak ayah, tapi di sekolah dia salah pilih kawan. Bahaya zaman kita ni. Sebab itu tuan-tuan, kita kena jaga iman kita, dan kita kena jaga juga iman ahli keluarga kita. Orang lain kita tak tahu. Kalau kita ni pemimpin masyarakat, kita boleh buat lebih daripada orang lain. Tapi kalau kita ni orang biasa dalam masyarakat, jaga diri, jaga keluarga, tu paling penting sekali. Mudah-mudahan insya-Allah Sayyidina Muhammad, Allah jaga iman kita semua. Allah pelihara iman kita daripada terpesong di tengah-tengah jalan. Sebab iman ni Sayyidina Muhammad, dia tengok lah, dia duduk last sekali. Lepas tu kita kena doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim ala nabi su'il khatimah. Tuhan, tolong tutup umur kami dengan tutupan yang baik. Janganlah Engkau tutup umur kami dengan tutupan yang buruk. Kena minta. Dia ni kalau kita beriman lah ni, Allahumma salli ala sayyidina, tapi nak mati tercabut iman, tak ada apalah. Na'udzubillah min dzalik. Sebab tu orang dulu-dulu kalau nak mati dia pesan pada ahli keluarga, mai dengar azan, aku boleh dengar tak? Aku boleh ucapkan tak kalimah la ilaha illallah? Kalau hampa dengar aku boleh mengucap la ilaha illallah, buat kenuri, sebab imanku dah selamat. Tapi kalau hampa dengar aku tak boleh ucap dua kalimah, aku tak boleh mengucap la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagi tahu dekat orang ramai nak semayang, nak semayang pun tak apa, tak semayang pun tak apa, aku dah tak ada nilai pada sisi Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ni orang dulu-dulu. Maka tuan-tuan, mainlah kita risaukan iman kita. Orang yang risau iman akan selamat iman dia. Orang yang tak risau iman dia akan rosak pengakhiran dia. Tu janji. Kalau kita risau, kita minta tolong Allah, tolong jaga iman. Salah sinama. Kalau kita tak risau, kita tak kisah, tak prihatin. Moga-moga insya-Allah sedikit yang saya sampaikan itu berguna untuk diri saya dan kita semua. Mudah-mudahan Allah pelihara iman kita semua insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bidatik. Allahumma nawwir qulubana bidatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma astaghfiruka